Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bulan kaunseling rahmah untuk semua. Salam juga sempena Maulidur Rasul ya semalam. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan mengupas tajuk bersikap asertif. Beranikah aku? Apa itu asertif? Pasti para pendengar semua, para penonton sekalian tertanya-tanya atau mungkin setengah daripada anda semua telah pun mengetahui apakah itu asertif. Jadi pada hari ini kita secara santai, sebab ini adalah coffee talk, jadi kita secara santai akan membincangkan, akan mengupas beberapa perkara berkaitan dengan asertif ini. Jadi saya Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz daripada program kaunseling Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Saya akan terangkan dalam bahasa Melayu walaupun slide saya dalam bahasa Inggeris. Baiklah, kita teruskan kepada asertif. Mungkin setengah daripada kita telah pun mengetahui apa itu asertif seperti saya katakan tadi tapi setengah mungkin belum lagi mengetahui. Jadi sebelum saya mulakan, saya suka untuk kongsikan satu video yang menunjukkan sedikit perlakuan ataupun tingkah laku asertif ini. Okey, dalam video tadi kita telah pun melihat bagaimana reaksi seorang individu apabila diajak untuk membawang ataupun bersembang berkaitan dengan orang lain. Dia menolak dengan baik. Dan yang kedua, kalau anda lihat dialog di antara orang yang meminta hutang, bila kita meminta hutang kepada orang lain dan orang tu tak nak bayar hutang kita, tetapi kita katakan dengan baik, dengan sopan bahawa kita perlukan duit itu. Jadi orang tersebut insya-Allah akan faham. Itu adalah contoh sikap asertif. Jadi untuk pengetahuan anda semua, asertif ini sebenarnya adalah salah satu bentuk komunikasi. Komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain ataupun kita boleh katakan sebagai interpersonal behavior. Tindakan yang kita boleh lihat dalam kita berhubungan dengan orang lain. Jadi secara definisinya, takrifnya, asertif ini kita boleh katakan sebagai seorang yang boleh berterus terang, positif dan juga dia sentiasa menghormati hak orang lain. Kalau di sini definisinya adalah forthright, positive, insistent on the recognitions of one's right. Okay. Untuk definisi dari sudut psikologi yang lebih jelas lagi kita boleh lihat di sini, assertiveness means standing up for your personal right, expressing thoughts, feeling and belief in direct, honest and appropriate ways while respecting others people's thoughts and wishes. Jadi di sini bermaksud asertif ini adalah kita mempertahankan hak kita, kita mempertahankan nilai dan kepercayaan kita, tetapi dalam pada masa yang sama kita masih lagi menghormati hak orang lain, nilai dan juga kepercayaan orang lain. Okey. Secara ringkasnya, asertif ini bermaksud being able to stand up for your own
or other people rights in a calm and positive way. Jadi orang yang assertive ni dia tenang sahaja ya. Dia tidak agresif, dia juga tidak pasif. Okey. Dan yang kedua, assertive juga should always respect the thoughts, feeling and belief of other people. Dalam masa yang sama, kita menghormati pandangan orang lain. Dan assertive ini juga membolehkan individu itu untuk bertingkah laku mencapai apa sahaja yang diingini ya. Dan juga dapat mengelakkan perkara-perkara tekanan-tekanan seperti anxiety, seperti rasa tidak selesa, dan secara tidak langsung assertive ini juga kita dapat meluahkan apa yang kita rasa dalam diri kita. Itu secara ringkas berkenaan dengan assertive. Apabila kita berkata tentang assertive ini ya, ada 3 istilah sebenarnya yang sangat berkait rapat, iaitu bila kita berkata tentang assertive, ia juga akan berkait dengan pasif dan juga agresif. Saya akan bincangkan, saya akan pergi satu persatu berkaitan dengan bentuk-bentuk komunikasi ini ya. Jadi, pernahkah anda berhadapan dengan orang yang pasif? Apakah ciri-ciri orang yang pasif? Pernahkah anda berhadapan dengan orang yang agresif? Bagaimana pula ciri-ciri orang yang agresif? Jadi bila kita lihat di antara pasif dan agresif, ada satu lagi sebenarnya yang disebut sebagai pasif agresif. Jadi secara total sebenarnya ada 4 lah ya. Sebab ada pasif, ada agresif, ada assertive dan ada pasif agresif sebenarnya. Okey. Jadi kita lihat kontinum. Ini saya panggil sebagai kontinum ataupun darjah di antara agresif dan juga pasif. Di mana assertive ini terletaknya di tengah-tengah. Kalau anda semua lihat di dalam slide ni, anda boleh lihat assertive ni berada di tengah. Manakala di hujung belah ke kiri ini kita katakan sebagai pasif. Manakala di sebelah kanan adalah agresif. Okey. Jadi kalau kita lihat orang yang agresif ni, dia ada ciri-cirinya. Orang yang assertive ini juga ada ciri-cirinya. Begitu juga dengan orang yang pasif. Kita ingin lihat satu persatu. Maksudnya bagaimana kita ingin berada di dalam kelompok yang di tengah itu, yang assertive itu. Jadi kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah agresif. Bagaimana kita melihat sikap, tingkah laku atau komunikasi yang agresif. Okey. Orang yang agresif ini selalunya dia mementingkan dirinya sendiri. Kita boleh kata sebagai individualistik lah. Dia tidak mengambil peduli perasaan orang lain, hak orang lain, kepercayaan orang lain. Dia hanya mementingkan dirinya sahaja dan perasaannya sahaja. Ini orang yang agresif. Orang yang agresif boleh jadi juga sangat sensitif. Dia sangat sensitif sehingga dia sangat mengutamakan perasaannya sahaja tanpa memikirkan orang lain. Dan dia sentiasa menyalahkan orang lain di atas setiap perkara yang berlaku. Jadi kalau kat luar sana, anda semua pernah berhadapan dengan orang yang suka menyalahkan orang lain, diri dia tu tak pernah salah, so dia termasuk dalam kelompok orang yang agresif. Orang agresif ni juga selalunya hot temper. Hot temper ni macam panas baran, mudah marah, too vocal. Selalu sangat suka, kalau dalam meeting tu dia sanggup boleh tepuk meja, dia tepuk meja. Malah kita boleh nampak juga dari tingkah laku non-verbal dia. Seperti mata dia merenung tajam kan. Dia punya tangan dia tunjuk dekat kita, macam tu kan, contohnya. Jadi itu orang yang ciri-ciri non-verbal orang yang agresif. Kalau verbal pula dia akan menjerit, dia akan marah, dia luahkan dalam keadaan yang mengancam kita, mengugut kita dan sebagainya. Dan orang agresif ni juga bersifat manipulatif. Dan juga sarkastik. Jadi ini adalah karakteristik orang yang agresif. Saya percaya setiap daripada para pendengar di luar sana, para penonton di luar sana pernah berhadapan dengan orang-orang yang agresif ini. Jadi apa kesan agresif ini kepada kehidupan kita? Jika kita adalah seorang yang agresif, maka hakikatnya kita akan mengalami tekanan. Tekanan disebabkan karakteristik dan personality diri kita sendiri. Iaitu kita rasa stres, orang tak suka kita, orang benci kita, orang meluat dah tengok kita. Kan? Orang dah tak nak kawan dengan kita. Orang yang agresif ni selalunya dia dipinggirkan. Kalau orang rapat dengan dia pun sebab orang takut dengan dia. Itu kita tak nak kan? Kita tak nak orang takut dengan kita. Kita nak orang hormat dengan kita. Jadi anda di luar sana, kalau ada yang punya sikap agresif ini,
maka anda perlu melihat kembali apa yang perlu diubah. InsyaAllah dalam sesi Coffee Talk ini kita akan bincangkan bagaimana tips-tips untuk pergi ataupun untuk menginjak ke arah karakteristik ataupun personality yang assertif. Okey, kemudian antara kesan sifat agresif ini juga akan menyebabkan hubungan terputus, hubungan tu broken relationship, distant. Maksudnya kalau kita ni suami atau isteri atau boyfriend girlfriend kan, ataupun sahabat ataupun majikan dan pekerja, maka kita akan jauh hubungan tu bila kita berhadapan dengan orang yang agresif. Kalau anda lihat di dalam bulatan di sini di dalam slide ni, agresif ni adalah hanya mementingkan keperluan diri sendiri sahaja. Always your needs. You don't even care about other people needs. Kan? Manakala kalau orang yang pasif ni, kalau lihat di sini, dia terlalu mementingkan orang lain pula. Kan? Others need yang menjadi keutamaannya, priority dia. Tapi kalau kita lihat overlapping di tengah-tengah di antara pasif dan juga agresif ni, di tengah-tengah ni, inilah yang kita kata sebagai assertive. Ya. Jadi kita akan lihat seterusnya yang passive karakteristik ataupun passive communication. Okay, bila kita berhadapan dengan orang yang pasif ni pula, selalu dalam istilah yang kita selalu dengar, kita kata mandom lah. Orang dia diam, senyap, tak nak bercakap, tak nak meluahkan apa yang dirasa. Kan kita selalu kata luahkan kan, tapi dia orang pasif ni dia senyap saja. Dia terlalu relax, dia terlalu macam tak ada perasaan macam tu kan. Sebenarnya dia ada perasaan kan. Jadi apa yang berlaku? Apa yang berlaku dalam karakteristik orang-orang yang pasif ni? Kalau kita lihat, pertama, just accept everything that happen. Dia hanya menerima apa sahaja yang berlaku. Yang kedua, inferiority. Orang yang pasif ni dia mengalami inferiority complex. Inferiority complex ni macam kita rasa rendah diri, rasa takut, rasa tak berani untuk berkata-kata dan sebagainya. Kemudian dia tak pernah cakap no. Dia tak pernah cakap no. Dia never say no. Jadi orang yang pasif ni juga dia tidak berkata no.
Jadi kita teruskan perbincangan kita berkaitan dengan adjektif. Masih saya harap para pendengar, para penonton masih lagi bersama-sama saya walaupun tergendala sebentar, ada iklan sikit tadi. Jadi kita sambung semula kupasan perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan tajuk adjektif ni. Jadi kita pergi tadi kepada orang yang agresif. Kita dah lihat karakteristik orang yang agresif. Apa kesan orang agresif ni, kesan kepada diri dia, kan? So sekarang kita pergi kepada orang yang pasif. Okey. Apa pula orang yang pasif? Okey, kalau kita lihat orang yang pasif ni karakteristik dia hanya terima apa saja yang berlaku. Dia selalunya diam, dia tidak memberikan reaksi, dia tidak berkomunikasi, dia selesa mendiamkan diri, dia selesa memencilkan diri dia daripada menyuarakan pandangan dia, menyuarakan kepercayaannya, nilainya dan sebagainya. Jadi orang-orang yang pasif ni juga antara karakteristiknya adalah inferiority. Dia rasa rendah diri, rasa takut, tak berani nak menyuarakan pandangan. Selain tu orang yang pasif ni juga dia never say no, kan? Dia tak takut nak cakap no. Kan, kalau orang bagi dia tugas, kalau orang suruh dia buat sesuatu kerja, kalau orang bagi arahan, dia tak boleh cakap no. Dia dalam istilah lain kita kata yes man lah, kan. Always yes, yes, yes. In one condition baguslah jadi yes, tetapi kita perlu berani untuk katakan tidak untuk sesetengah perkara atau keadaan yang hakikatnya kita tidak boleh lakukan. Kita tak boleh nak buat, kita kena cakap no. Tak bolehlah always yes all the time, kan. Seterusnya orang yang pasif ni juga selalu dibuli, disebabkan sikapnya yang hanya membiarkan dirinya diam, tidak meluahkan, tidak bereaksi, tidak berkomunikasi, maka dia akan dilihat sebagai orang yang lemah. Jadi dia akan sentiasa dibuli, baik di sekolah, baik di universiti ke, baik di tempat kerja, dia akan sentiasa dibuli, kan. Dan selain daripada itu dia juga dia tidak defend dia punya hak, kan. Dia tidak pertahankan hak dia. Orang-orang yang pasif dia tak kisah apa jadilah, kan. Dia buat senyap, buat diam je, kan. Jadi efek dia apa? Efek dia orang-orang yang pasif ni dia juga kesan dia bila dia mengalami masalah dengan orang lain, walaupun dia tak luahkan, dia tak keluarkan perkara tu, so dia sendiri akan mengalami tekanan emosi. Dia sendiri akan mengalami tekanan emosi disebabkan oleh sikapnya. So maksudnya dia sentiasa rasa tak puas hati ke, kan, rasa macam stres, tertekan, kan, kerana dia tidak boleh nak bereaksi, tak boleh nak memberikan respon kepada apa yang berlaku. Dan antara kesan lain adalah disappointment, kecewa, rasa gagal, rasa marah, rasa sedih. Ini antara kesan-kesan orang yang pasif lah. Jadi di manakah diri anda, kan? Adakah anda seorang yang agresif ataupun anda seorang yang pasif? Nilai-nilaikan berdasarkan karakteristik yang saya kongsikan. Okey, seterusnya setelah kita tahu pasif dan juga agresif, anda di mana, kan? Adakah anda seorang yang memang agresif bila berkata, bila kita kata non-verbal pun, mata dia, tangan dia, kita boleh nampak orang yang agresif ni. Begitu juga orang yang pasif. Bila kita kata orang yang pasif ni, dia punya kedudukan badan sentiasa macam bend down, dia punya shoulder ni, kan, tunduk ke bawah. Bila kita bercakap tak ada eye contact, ni orang-orang pasif lah. Bila dia bercakap, mata dia tunduk bawah, lihat ke tempat lain, dia tidak berani untuk bertentang mata. Okey. Jadi bagaimana orang yang assertive lah? Okey, bagaimana orang yang assertive? How does the assertive person behave? Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, anda semua saya nak tolong jawab soalan-soalan di hadapan saya ni. Jika 5 soalan ni anda dah jawab no, tidak, maka anda sebenarnya kita boleh katakan tidak assertive lah. Soalan yang pertama saya bacakan. Adakah anda nyatakan perasaan anda kepada orang lain dengan jelas dan jujur? Anda pernah tak nyatakan perasaan anda? Yang kedua, adakah anda berupaya meminta bantuan daripada kawan? Pernah tak minta bantuan kawan? Adakah anda nyatakan pandangan anda jika ia berbeza dengan pandangan orang lain? Adakah anda berupaya mengatakan tidak terhadap permintaan orang lain?
Kelima, adakah anda kekalkan kontak mata bila bercakap dengan orang lain? Yang keenam, adakah anda mampu menyatakan dengan khusus apa yang anda tidak suka? Pernah tak nyatakan apa tak suka dengan kawan, dengan family members ke? Adakah anda bertanya jika anda keliru? Kalau di kelas tu, kalau di tempat kerja, dalam meeting, mesyuarat dan sebagainya, adakah anda bertanya kalau anda keliru? Adakah anda mempertahankan hak anda? Adakah anda menyatakan kemarahan anda dengan cara yang baik? Dan adakah anda menghormati hak orang lain? So sekiranya jawapan anda adalah tidak untuk 4 atau kelima item ni, maka anda sebenarnya adalah sama ada seorang yang pasif ataupun seorang yang agresif, ataupun anda adalah orang yang pasif agresif. Kita akan lihat dengan lebih lanjut. Bila kita kata tentang orang yang pasif agresif ni, saya suka juga untuk membincangkan sedikit tentang orang pasif agresif ni. Orang pasif agresif ni, dia lebih kepada dia tidak tunjukkan dia marah, agresif, tetapi di belakang dia bercakap. Dia cakap belakang lah orang kata dia suka cakap belakang. Ini orang pasif agresif ni. Depan-depan okey je kan. Okey ataupun senyap je kan. So bila di belakang tu dia akan cakap tak puas hati ke, dia akan menolak, dia ada macam-macam lah di belakang. Kalau kita lihat orang yang pasif ni, dia sentiasa rasa dia tidak okey. Dia sentiasa rasa dia tidak okey. Tetapi orang lain okey. Kalau kita tengok dalam 4 quadrant Johari window, orang yang pasif ni dia rasa diri dia tak okey, orang lain okey. Jadi dia pasif all the time. Kalau orang agresif lah, dia akan rasa diri dia okey, orang lain tidak okey. Dia rasa dia je okey kan, dia je betul. Dia je sentiasa right. Orang lain semua tak okey. Itu orang agresif. Manakala orang yang pasif agresif, dia akan rasa diri dia tak okey bila berdepan dengan orang lain. Tetapi bila dia di belakang orang tu, dia rasa orang tu tidak okey. Maksudnya dia tidak okey, orang tu pun tidak okey. Bila berdepan dia rasa dia tidak okey. Bila di belakang dia rasa orang tu tidak okey. Jadi dia bercakap tentang orang tu. Dia tak puas hati, dia merungut, dia mengata, dia membawang dan sebagainya. Manakala yang keempat adalah orang assertif. Orang assertif ni very positif. Dia rasa dia okey dan orang lain okey. I'm okay, you okay. Itu adalah assertif. Dia hormat orang lain, dia menghargai orang lain, tetapi dalam masa yang sama dia juga menyuarakan apa yang dirasakan betul. Dia menyuarakan haknya, dia menyuarakan pendiriannya, kepercayaannya, nilai diri. Okey. Sekarang kita pergi kepada personality assertif. Kalau kita nampak ada 4 level di sini. Untuk personality yang assertif, para penonton sekalian, para pendengar boleh, anda semua boleh lihat di sini. Yang pertama, orang yang assertif ni dia free to express diri dia. Dia bercakap tentang diri dia, dia meluahkan, dia express apa yang dia rasa melalui tindakan dia, melalui percakapan, communication dia. Selalunya dia selalu menggunakan ayat-ayat seperti saya fikir, saya rasa, bagaimana awak rasa? Itu antara ayat-ayat dia lah. Kalau di sini I think, what do you think, I would like, how shall we do this, kan? Itu antara ayat-ayat dia lah. Bagaimana kita nak buat benda ni? So dia mengatakan pendirian dia, apa yang dia fikirkan, dalam masa yang sama menghormati pendirian orang lain. Okey, yang kedua, level untuk kita assertif ni, kita boleh berkomunikasi dengan apa sahaja peringkat ataupun status orang lain. Maksudnya kita boleh bercakap dengan keluarga, kita juga boleh bercakap dengan kawan kita, dengan rakan sekerja, dengan pensyarah, guru kita, tak kisah dengan siapa saja. Maksudnya kita boleh masuk lah, kita boleh masuk, kita boleh bercakap, kita boleh berbincang, boleh bawa bincang lah kan. So the relationship is always open, clear and honest. Tak ada apa yang nak disembunyikan. Okey, level yang ketiga, has an active purpose in life. Maksudnya orang yang assertif ni dia dah ada direction, dia dah tahu dah apa yang dia nak capai. Dia tidak menunggu satu perkara berlaku. Macam orang pasif dia tunggu satu perkara berlaku kan. Kalau orang yang assertif ni dia very active. Dia tidak menunggu satu perkara berlaku. Maksudnya dia akan buat, dia akan change or expect others to act. Kan, instead try, strive and act on what needed. Dia akan buat apa yang dia nak lah. What they need, what he or she need, dia akan buat. Dan yang terakhir adalah act
to the best of own ability. Orang yang assertive ni juga dia akan buat sehabis yang baik sehingga kepada limit dia. Maksudnya kalau dia tak boleh buat, dia akan cakap saya minta maaf, saya tak boleh buat. Maksudnya dia cakap dengan baik lah. Bila dia nak menolak sesuatu tu, dia bercakap dengan sopan, dia menolak dengan baik. Walaupun dia kata no, tapi dia sertai dengan thank you. Misalnya kan, no, 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 thank you. Atau thank you but no. Kan? Minta maaf, saya suka cadangan awak, tapi saya fikir, tapi saya rasa, itu antara orang yang assertive. Maksudnya dia ada bahasa-bahasa yang dia gunakan, macam saya katakan tadi, bahasa yang sopan, yang tidak agresif, yang tidak menyebabkan orang lain terasa hati ataupun tercala dengan kata-kata dia kan. Dia sentiasa menjaga percakapan. Baiklah, kalau kita teruskan dengan tips, sekarang kita nak teruskan dengan tips. Kita dah tahu kan sedikit berkenaan dengan apa itu assertive, apa itu agresif, apa itu pasif dan apa itu pasif agresif. Jadi kita nak pergi pada tips. Sebelum kita pergi pada tips, saya suka juga untuk menyatakan bahawa orang yang assertive ni, matlamat dia sentiasa untuk win-win situation. Orang assertive ni kita nak sama-sama menang-menang. Dalam kita berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain, kita menang, orang lain pun menang. Kalau kita lihat orang yang pasif, dia adalah lose win. Maksudnya orang pasif ni matlamat dia biar dia kalah. Tak apalah, segala-galanya biarlah saya yang merana, sayalah yang menanggung, sayalah yang menerima kesan buruk tu akibatnya. Tapi orang lain okey. Itu orang yang pasif kan. Maksudnya dia lose win. Tapi orang agresif lah, dia win lose. Dia nak menang saja kan. Dia win. Orang lain lose. Biar orang lain kalah. Orang lain tak dapat apa-apa. Dia sentiasa dia je. Apa saja kejayaan orang lain, dia claim dia yang buat kan. Itu antara ciri-ciri orang agresif lah. Orang lain yang buat, dia yang dapat nama kan. Dia serahkan tugas pada orang lain, dia tak buat kerja kan. Itu orang-orang yang agresif juga sebenarnya. Dia sentiasa suruh orang lain ikut arahan dia. Okey. Jadi orang agresif tadi, dia adalah orang yang win-lose kan. Saya menang, awak kalah. Macam itulah. Jadi anda semua di luar sana perlu berhati-hati dengan orang yang agresif. Jangan sampai kita dipergunakan. Sebab orang agresif macam saya sebutkan tadi, dia seorang yang manipulatif. Dia boleh twist satu senario, dia boleh twist satu cerita, menunjukkan bahawa dia yang okey, orang lain yang tidak okey. Tu dia pusing kan. Pusing 360 darjah. Okey, so kita pergi kepada tips to create assertive mindset. Saya percaya anda mungkin seorang yang pasif, anda mungkin seorang yang agresif, anda mungkin juga seorang yang assertif dan mungkin juga anda seorang yang pasif agresif. Jadi bagaimana kita ingin mencapai keseimbangan? Macam kita cakap tadi, satu direction pergi kepada agresif, satu direction pergi kepada pasif kan. Agresif dan pasif kita nak seimbang di tengah-tengah itu. Bagaimana kita ingin di tengah-tengah itu? Ada beberapa tips. Yang pertama adalah, kita lihat di sini adalah nuts. Ni tips yang pertama. Tips yang pertama adalah nuts. Apa tu nuts? Bukan kacang walaupun dia macam kacang lah. Bukan kacang je macam tu kan. Dia adalah set boundaries. Nuts stand for non-negotiable, unalterable terms. Apa maksud dia? Terma-terma yang memang kita tak boleh nego. Kita tak boleh nak ubah. Itulah nut. Maksudnya dalam hidup setiap daripada kita mesti ada komitmen. Betul tak? Sebagai seorang anak kita ada komitmen, sebagai seorang pekerja kita ada komitmen, sebagai seorang isteri, suami kita ada komitmen, sebagai seorang pelajar kita ada komitmen. Jadi bila kita ada komitmen bermaksud kita ada nuts. Ada perkara yang memang kita tak boleh tolerate when it comes to our priority, when it comes to our commitment. Dekat situ kita tak boleh nego, kita tak boleh biarkan orang mencabuli hak kita. Jadi kita yang pertama perlu set boundaries. Kita perlu ada senarai list nuts untuk diri kita. Apa sebenarnya perkara-perkara utama yang kita tak boleh nego? Kalau dia berkaitan dengan family atau kait kesihatan ataupun berkaitan dengan hak kita. Kalau contohnya kalau pelajar sekarang tengah online learning dan sebagainya di rumah dan sebagainya, kita tahu nuts kita adalah belajar pada waktu sekarang.
kan, adalah belajar. Jadi sekiranya ada perkara-perkara yang mengganggu gugat kita, yang cuba untuk membawa kita ajak buat perkara lain dan sebagainya, kita akan katakan tidak, minta maaf, saya adalah seorang pelajar. Jadi tanggungjawab saya adalah untuk belajar. Maksudnya itulah NATS kita. Maksudnya itulah perkara yang memang non-negotiable and unalterable dalam hidup kita. Walaupun apa saja datang, kita akan minta maaf, kita akan bagi tahu bahawa ini adalah boundaries yang kita dah tetapkan. This is my priority, this is my boundaries, this is I have to follow because this is my commitment. Okay? Ini adalah tips yang pertama. Jadi set boundaries using a NATS, which thing you are committed to. Contohnya saya dah berikan tadi. Okay, kita pergi tips yang kedua. Okay, tips yang kedua adalah reward and reward. Reward ni selalu kita dengar, kan? Reward ni kita kena ubah suai apa yang kita selalu gunakan dalam percakapan kita. Dalam percakapan, dalam perbualan kita, apa yang kita selalu gunakan? Mungkin kita selalu gunakan awak kan? Awak patut tak buat macam tu? Awak patut tak? Awak rasa. So kita perlu ubah kepada I, saya, diri saya. Jadi kita gunakan sebagai I statement. I statement saya, macam saya sebutkan tadi, saya fikir, saya rasa. Kan? Kita mulakan dengan diri kita. Kita tidak mulakan dengan awak. Kan? Awak, you kan? Kalau orang agresif, dia akan sentiasa mengherdik orang lain. You are wrong, kan? You are wrong. You are totally wrong. You are stupid. Ini orang yang agresif. Dia menggunakan bahasa yang kasar. Dia menggunakan you. Tapi orang yang assertive, dia menggunakan I statement. Saya fikir, saya rasa, saya bantu, saya lihat. Okay, kemudian say no and thank you. This is a magic word lah untuk orang assertive, kan? Always say no, thank you over and over again. Kita perlu gunakan no and thank you. Maksudnya kita berani untuk katakan no, tetapi dalam masa yang sama kita sertai dengan ayat thank you. Itu menunjukkan kita menjaga bahasa, menghargai orang lain, dan juga kita sopan dalam menolak permintaan tersebut. Itu adalah reward. Kita reward balik perkataan kita. Ubah. So pada hari ini, para penonton semua, anda semua, kalau anda seorang yang suka menggunakan you ataupun suka menggunakan apa saja kata ganti nama, tapi pada hari ini setelah anda tahu untuk menjadi seorang eksekutif, anda kena menggunakan I statement. Okey, seterusnya kita panggil sebagai reward. Reward ni dia berkaitan dengan behavior modification lah, yang diperkenalkan oleh Skinner, salah seorang tokoh psikologi. Which is actually kalau kita cakap tentang reward ni dalam executive, dia ada satu modul yang dibuat oleh Lee Cantor. Lee Cantor ni dia buat satu modul berkaitan dengan behavior modification towards assertiveness di dalam bilik darjah ataupun di dalam satu ruang kelas lah, di antara guru ataupun syarah dan juga pelajar. Jadi apa yang Lee Cantor ni tekankan dalam model atau model assertive yang dia develop ni, dia bangunkan ni adalah reward. Dia modifikasi juga, dia ambil adaptasi daripada behavior modification lah, B.F. Skinner punya teori. Jadi dia ambil daripada situ dan dia ubah suai menjadi model assertive, di mana reward ni adalah kita memberikan peneguhan yang positif kepada tingkah laku yang baik, yang bagus. Jadi itu sebenarnya dapat meningkatkan assertive di kalangan pelajar. Dan guru juga, pengajar juga perlu assertive, bukan pelajar je. Maksudnya pensyarah ataupun guru, dia perlu assertive, dia tahu hak dia. Dia tahu hak dia, dia perlu ketengahkan hak dia. Kalau hak dia adalah untuk mengajar dan tidak diganggu oleh pelajar, maka dia perlu tahu perkara tersebut. Begitu juga dengan pelajar. Sekiranya pelajar diam je kan, cara online ni kebanyakan pelajar kadang-kadang anda semua lebih suka berdiam kan. Jadi itu sebenarnya tidak menggalakkan sikap assertive. Orang yang assertive ni dia sentiasa bereaksi, memberi pandangan. Jadi itulah yang diketengahkan oleh Lee Cantor, di mana model dalam assertiveness salah satunya adalah dengan memberikan peneguhan positif. Macamnya seseorang guru ataupun syarah dia bagi hadiah ke, token ke kepada pelajar yang suka participate, pelajar yang suka memberikan pandangan dan sebagainya. Ini dapat menggalakkan sikap assertive ataupun communication assertive di kalangan individu. Okey, itu reward dan reward. Yang seterusnya adalah broken record technique.
Apa tu broken record technique? Okey, kalau anda semua pernah dengar vinyl record ataupun kita kata record piring hitam. Zaman dulu kan tahun 50-an kan orang guna piring hitam kan. So piring hitam tu kan kalau dia scratch ataupun broken, dia akan repeat ulang muzik yang sama. So berdasarkan daripada piring hitam itulah datangnya teknik broken record teknik ni, teknik broken record ni, di mana bila piring hitam terosak, saya katakan tadi, dia akan ulang perkara yang sama. Jadi begitu juga orang yang assertif. Bila orang assertif berhadapan dengan orang yang agresif, dia perlu ulang perkataan yang sama supaya orang yang agresif tersebut faham pendirian dia. Maksudnya repeat the same message over and over again repeatedly until the other person become clear that you are not going to change your mind. Nampak tak? Maksudnya dekat sini orang yang assertif dia perlu ulang balik apa yang dia cakap. Kalau orang yang agresif tu tak faham kan, ulang tak apa beberapa kali supaya dia tahu bahawa kita takkan berubah, bahawa kita seorang yang tetap pendirian kan. Kita tak bolehlah kena ubah sikit. Sebab orang yang agresif ni dia suka manipulate, dia suka twist kan. Dia akan cuba break you punya principle kan. You cakap ni dia jawab ni, you cakap ni nanti dia bagi jawapan lain. Jadi you kena bijak dalam menggunakan perkataan tersebut lah. Maksudnya kena guna perkataan yang sama beberapa kali supaya dia faham. Consistent message, living with nothing to twist. Bila kita consistent dalam message kita, orang tak boleh nak twist lagi. Misalnya kalau katalah bos kita cakap okey Rin, hari Sabtu ni I nak you kerja. Jadi you pula dah ada plan kan dengan anak you nak piknik ke kan, nak keluar ke kan. And then sebagai seorang pekerja, you kena assertive. You nyatakan kepada majikan you, bos you, I understand that you would like me to work on Saturday, but I have other plan with my daughter or son kan. So kita cakap pada dia bahawa kita faham dia nak kita bekerja pada hari itu, tetapi kita ada urusan lain kan. Jadi kita cakap ayat tu beberapa kali kalau majikan kita atau bos kita masih keep on messaging atau keep on arahkan kita untuk buat. Jadi broken record teknik ni sometimes useful lah. Bila kita ulang-ulang, orang lain tak akan manipulate dan akan faham pendirian kita. Okay, next. Teknik yang seterusnya adalah self change. Mengubah diri kita, mengubah diri kita yang mungkin ada perkara-perkara yang kita tidak sedar kita sentiasa buat dalam hidup ni yang menyebabkan kita jadi tak assertif. Yang pertama contohnya kita selalu ni selalunya orang pasif ni, dia selalu fikir orang lain faham dia. Dia macam rasa okey kau faham kot, jadi kau kenalah bagi tahu aku. Tetapi tak semua orang akan faham kita. Don't expect people to read your mind. Kita manusia, kita tak boleh faham, kita tak boleh tahu unless you bercakap, you communicate kan. So selagi you tak cakap, you tak boleh expect orang faham perkara tersebut. Jadi orang pasif ni kadang-kadang dia suka take for granted people will understand them kan. People will always know what is actually in their heart kan, dalam hati dan perasaan dia kan. Jadi tak boleh kat situ Maksudnya don't expect people to read your mind. Yang kedua adalah you are responsible for the consequences of your assertive word and action. Word and action you, bila you jadi assertive, of course akan ada akibat. Mesti akan ada akibat, betul tak? Jadi kadang-kadang disebabkan kita takut menjadi assertive ni akan ada akibat orang lain tak suka kita ke bila kita menyuarakan pandangan, jadi kita tak nak jadi assertive, kita jadi pasif. Tapi ingat, deal dengan natijah daripada jadi assertive lebih mudah daripada deal dengan tekanan yang you hadapi jika you tak jadi assertive. Faham tak? Maksudnya bila you jadi assertive, you memang akan deal, you kena adapt dengan keadaan orang sekeliling yang nampak tiba-tiba kenapa dia ni jadi assertive, dia berani bercakap, berani luahkan pandangan. Tetapi insya-Allah bila kita jadi assertive, lebih mudah sebenarnya untuk kita deal dengan keadaan begini berbanding dengan kita kena deal dengan keadaan kita yang stres disebabkan kita tak cakap, kita tak luahkan. Dia makan dalaman kita, dia makan diri kita perlahan-lahan kita akan lebih stres nanti. Jadi tak ada masalah sebab kita sebenarnya di kalangan kita lah kebanyakan orang Melayu kita kata sejak kanak-kanak kita dah dilatih untuk tidak jadi assertive sebenarnya. Perasan tak kalau kita tengok budak-budak kecil selalu kata no, jangan buat, jangan jawab kan.
Jadi sebenarnya jangan jawab, jangan buat no, a big no to our child actually develop dia karakter jadi pasif. Sometimes juga mungkin boleh jadi kepada agresif. Jadi sebab tu kita kena bagi peluang untuk anak-anak kita untuk bercakap, untuk always tidak dihalang buat sesuatu. Begitu juga dengan pelajar di sekolah juga kita dilatih untuk tidak berani meluahkan pandangan. Kalau luahkan, kau dah kira rude ni, dah kira biadab ataupun kau dah dikira sebagai orang yang bersalah sebab melawan, kan? Ataupun tak naik pangkat ni lawan bos ni, kan? Tak naik pangkat nanti. Jadi kita kadang-kadang budayanya begitu. Jadi budaya tersebut sebenarnya perlu kita ketepikan. Maksudnya jangan fikir. Kalau kita start nak berubah, kita mula nak jadi assertive, jangan fikir konsekuensi dia. InsyaAllah kita akan adapt, kita akan beradaptasi dan people akan respect kita dengan lebih lagi. Okay, seterusnya self-change seterusnya adalah understand you are not in charge of how others feel or behave. Ni kadang-kadang orang assertive ni dia terlalu fikir orang lain, dia dah takut orang lain sedih, terasa hati, menangis nanti, dia takut orang lain pula terkesan. Dia terlalu overthinking terhadap orang lain punya perasaan. Tak, this is not your task. This is not your actually things that you have to think over and overthinking. Bukan perkara yang you perlu fikir perasaan orang lain. Sebab bila you dah cakap sesuatu, dah cakap dengan baik, dengan sopan, sekiranya orang tu sedih, maka you perlu tahu bahawa orang tersebut take in charge terhadap perasaan dia, kan? Maksudnya dia sendiri yang bertanggungjawab terhadap perasaan apa yang dia pilih, kan? You dah cakap tanggungjawab you dah lepas, you dah cakap dengan baik, so you tak perlu fikirkan sangat apa yang dia rasa. Kecuali lah you cakap dengan agresif, kan? Memanglah you perlu fikirkan, aku ni dah silap cakap ni, kan? Tapi kalau you cakap dengan baik, maka you jangan fikirkan apalah dia rasa bersalah. Kadang-kadang setengah daripada kita nak minta hutang kita takut, sedangkan tu hak kita, kan? So bila saya cakap tadi, assertive, kena ingat, kita menyatakan hak kita, value kita, belief kita, kan? Pendirian kita. Jadi bila bersabit dengan soal hak, kita tidak boleh ketepikan, kita tidak boleh diam. Tapi kalau kita memberi orang lain hutang, bila kita nak meminta hutang, cakaplah dengan baik. Bagi tahu dia, saya perlukan duit ni untuk digunakan sekian-sekian dan sebagainya. Kemudian take responsibility for your own problem. Maksudnya kita ambil responsibility lah terhadap diri kita, kan? Tidak terlalu fikir orang lain, tidak terlalu terkesan dengan orang lain dan sebagainya. Okey. So kita perlu self-change. Nak jadi assertive kena self-change. Okay. Dan kita perlu ingat ni di akhir sekali adalah assertiveness ni takes time. It's not overnight. Bukan satu malam you boleh besok berubah jadi assertive. Lepas dengar kita punya coffee talk ni, kan, Dr. Rashid punya coffee talk, terus besok-besok saya assertive, kan? Tak boleh lah. Bagilah masa sikit, kan, untuk perlahan-lahan bangunkan, develop untuk jadi seorang yang tegas. Kita kata assertive ni lebih kepada tegas lah. Maksudnya don't think you will magically become assertive simply by reading this thing, kan? Baca, kan? Assertiveness take time and practice. You will have good days and bad days. Just be persistent with your effort, it will pay off. So sabar, insya-Allah pada satu masa nanti kita akan dapat menjadi seorang yang assertive. Perlahan-lahan kena latih. Bila kita kata assertive ni, kita tak boleh lambat lah. Maksudnya bila kita nak jadi assertive, kita kena mulakan. Maksudnya mulakan untuk luahkan perasaan kita, hak kita kepada orang lain. Berani katakan no. Okey, sebenarnya dalam Al-Quran juga dalam surah An-Nahl ayat 125 ni telah pun dinyatakan berkaitan dengan assertive ni. Kalau kita lihat di sini, terjemahannya adalah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan dengan cara yang baik, dan bantahlah dengan cara yang baik. Maksud di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah pun sebenarnya memberikan sedikit panduan kepada kita, pedoman kepada kita untuk menjadi seorang yang assertive dalam kehidupan. Maksudnya kalau kita nak lakukan sesuatu, kita nak bantah sesuatu adalah dengan cara yang baik, kan? Okey, seterusnya kita nak tengok assertive cycle. Bila berlakunya assertive ni, apa impact dia, apa benefit dia kepada diri kita? Okey, kita lihat cycle di depan. Di sini bila kita bersifat assertive,
Pertama adalah kita dapat apa yang kita nak. Kita tak ada lagi stres kan, tak dapat apa yang kita nak, apa yang kita nak buat semua terpendam. Kita dapat apa yang kita nak. Dan bila kita dapat apa yang kita nak, kita sentiasa cuba untuk berusaha menjadi assertif, maka ini dapat meningkatkan self esteem kita. Apa tu self esteem? Ia adalah self image kita, self worth kita. Apa yang kita rasa nilai diri kita, value diri kita. Maksudnya assertif ini dapat membantu kita untuk meningkatkan self image kita. Ia sangat penting sebab self image kita akan juga menentukan bagaimana kita melihat dunia. Kan? Orang yang self image-nya bagus, dia akan melihat dunia, apa yang dia nak lalui, persekitarannya dengan positif. Tetapi orang yang self image-nya negatif, dia akan melihat dunia dengan pessimistic atau pesimis. Maksudnya dia melihat sesuatu tu dengan buruk. Jadi kita tak nak membentuk self image yang buruk. Jadi bila kita assertif, sebenarnya kita dapat meningkatkan improve our self image dan high self esteem kita. Dan ini juga akan membawa kepada cycle yang seterusnya, keyakinan diri. So bila kita mempunyai self value atau self esteem, penghargaan diri yang tinggi, maka kita juga dapat meningkatkan keyakinan diri kita. So bila keyakinan tinggi, kita akan jadi lebih assertif. So dia ibarat satu cycle, vicious cycle atau cycle yang berterusan. Maksudnya the more kita being assertive, the more kita akan jadi confident dan kita akan remain kita punya sikap sebagai seorang yang assertif. Pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Jadi jangan takut, mulakan langkah anda pada hari ini untuk menjadi seorang yang assertif. Okey. Ini assertive cycle. Okey, benefit of assertiveness. Apa kelebihan-kelebihan jadi assertif ni? Dah tahu tadi kan apa tu assertif, dah tahu apa tu pasif, apa tu agresif, dah tahu juga tip-tips untuk anda menjadi seorang yang assertif. Dan anda pun dah lihat segala video kan. Sekarang ni apa pula kelebihan dan manfaatnya bila kita menjadi seorang yang assertif? Baiklah. Yang pertama, assertif ini akan improve relationship kita. Ada kajian menunjukkan pasangan suami isteri yang assertif ni sebenarnya akan dapat membantu improve relationship dia. Maksudnya dia jadi lebih happy bila isteri mampu meluahkan apa yang dia nak pada suami, bila suami mampu bagi tahu isteri apa hobi dia. Sebenarnya dia nak pergi keluar memancing tapi dia takut nak bagi tahu isteri, kan? Takut pula isteri kata tak bertanggungjawab, anak tak nak jaga kan, hari weekend pergi memancing. Jadi bila dia mampu untuk mengatakan dengan baik dan sekiranya pasangan mampu untuk menjadi assertif, maka dapat meningkatkan lagi kesejahteraan, kebahagiaan hubungan kekeluargaan tu, dan dapat juga mengurangkan rasa marah, rasa geram, resentment di dalam kalangan pasangan suami isteri, ataupun dalam kita kalau yang belum kahwin tu, antara you dengan kawan, antara kita dengan majikan so kita akan improve relationship. Yang kedua, kita akan rasa kurang stres. Sebab kita tak memendam lagi dah. Apa sahaja yang berlaku, kita cakap hak kita nyatakan pendirian kita, kita bagi tahu secara baik. Jadi kita akan kurang rasa stres. Dan ada kajian yang dijalankan kepada sekumpulan jururawat, kajian eksperimental di mana sekumpulan jururawat ni diberikan satu training assertif dan satu lagi kelompok jururawat ni tidak diberikan training tersebut. Jadi dapatan daripada kajian tersebut menunjukkan orang yang melalui training assertif ni, dia kurang rasa anxiety, rasa bimbang, rasa risau, dia kurang. Maksudnya dia tahu dan dia dapat kontrol apa yang dia nak dalam hidup dia. Dia ada kontrol lah, dia ada kawalan terhadap diri dia, locus of control dalam kehidupannya. Okey, seterusnya benefit daripada assertif ni, you will gain confidence. Ini kita dah kata tadilah, dengan assertif tadi cycle yang kita nampak dia akan mempengaruhi kita punya attitude and behavior. Kita dapat kawal sikap kita, tingkah laku kita, di mana dekat sini juga akan improve lah kita punya situation. Dia jadi satu confident booster kepada kita. Okey. Seterusnya, become less resentful, di mana kita kurang rasa marah, kurang rasa geram, kurang emosi-emosi yang negatif ni. Sebab kita dah menjadi seorang yang assertif. Tak ada lagi lah masalah nak memendam kan. Bila kita jadi masalah dalam hubungan pun jadi semakin baik. Kita tak ada lagi rasa terpaksa menelan kesakitan, kepahitan, masalah yang berlaku kan. Tu jadi kurang rasa marah. Okey.
Saya nak memetik satu kisah di zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersempena juga dengan Maulidur Rasul ni. Kalau kita pernah dengar kisah Utbah bin Rabi'ah, di mana beliau ni adalah antara tokoh dalam kaum Quraisy, dan beliau juga ada talian persaudaraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pada satu masa tu dia bertemu dengan Nabi dan menawarkan kepada Nabi untuk tidak meneruskan dakwah Nabi, dengan beliau janjikan pelbagai harta, wanita yang cantik, pangkat dan darjat kepada Nabi. Dan bila Nabi menolak, kalau dalam kisah Utbah ni, Nabi menolak dengan membacakan surah Fussilat kepada beliau sehingga beliau rasa gemetar dan takut. Dan beliau pergi kepada kaumnya semula. Kemudian kaum ni datang lagi, tokoh-tokoh pemimpin datang lagi kepada Rasulullah untuk memujuk Nabi supaya menghentikan dakwah, menghentikan menolak budaya-budaya jahiliah kan di kalangan masyarakat pada waktu itu. Tetapi apa yang Nabi jawab pada waktu itu, jawapan Nabi adalah, sebenarnya aku tidak ada kena-mengena dengan apa yang kamu suarakan tadi. Segala apa yang aku bawa ini bukan dengan bertujuan mencari harta kekayaan, pangkat dan kekuasaan, tetapi Rabbku telah mengutuskan aku untuk kamu sekalian. Di samping itu diturunkan kitab suci kepada aku dan Rabbku untuk menyuruh aku menyampaikan berita yang menakutkan dan berita menggembirakan. Kewajipanku semata-mata menyampaikan apa yang telah dipertanggungjawabkan ke atasku. Sekiranya kamu menerimanya, maka itu adalah habuan kamu untuk dunia dan akhirat. Jika kamu menolak, tidak ada yang lain melainkan bersabarlah sahaja sehingga Rabbku menjatuhkan hukumannya di antara aku dan kamu sekalian. Jadi bila kita lihat jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat bagus, sangat sopan, tapi dalam masa yang sama ada ketegasan di situ. Bila dia ingin menolak permintaan pemimpin-pemimpin daripada kaum Quraisy ni. Maksudnya bila orang datang memberi dia permintaan, request, menyuruh dia, beri arahan, memujuk dia, tetapi dia tolak dengan cara yang baik. Ini apa yang Nabi kita ajar. Jadi Nabi di dalam Al-Quran pun juga telah menyatakan tentang sikap asertif ni secara tidak langsung kepada kita untuk kita ikuti. Okey, akhir kata sebelum saya menamatkan sesi Coffee Talk kita pada hari ini, saya ingin sekali lagi mengingatkan kepada anda semua, assertiveness, Bill of Right. Macam Bill kita, kalau kita nak jadi seorang assertif, I have the right to say no. To say no. I have to be treated with respect. Saya perlulah dihormati. Saya perlu katakan tidak. Saya perlu express keperluan saya, perasaan saya, pemikiran saya, idea saya kepada orang lain. Jangan pendam, jangan simpan. Saya rasa bangga terhadap pencapaian saya. Saya ada rasa seronok, rasa bangga. Saya ada hak untuk rasa bangga terhadap apa yang telah saya capai. Kalau saya disagree pun, agree to disagree dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sopan, in a respectful manner. Kemudian saya juga mampu untuk meluahkan rasa marah. Tak simpan all the time. Rasa marah adalah sifat biasa yang kita sebagai manusia lalui. Kita nyatakan, kita luahkan, tetapi tidaklah sampai memberi efek yang besar kepada orang lain. Kan? Okey. Seterusnya, kita get help when I need it. Kan? Kita ada hak untuk mendapatkan pertolongan bila kita perlukan. Dan kita juga ada hak untuk mendapat sokongan daripada orang lain. Jadi kalau kita nampak seesaw di sini, di sini pasif ni dia ke bawah, agresif ni terlalu tinggi, assertif ni seimbang. Inilah yang kita nak capai sebenarnya. Kita nak capai keseimbangan dalam komunikasi kita, dalam hubungan interpersonal kita, dalam interpersonal behavior kita dengan orang lain, supaya kita dapat penghormatan, kita dapat mengetengahkan hak kita, supaya kita dapat menjadi orang yang lebih yakin diri, penghargaan diri yang lebih baik, image diri yang lebih baik lagi. Okey, jadi assertiveness sebenarnya kalau kita ikut kata-kata hikmah di sini, assertiveness is not what you do, it's who you are. Maksudnya bila kita sentiasa praktis assertiveness ni, dia akan menjadi sebahagian daripada diri kita, sebahagian daripada konsepkan diri kita, self concept kita.
Jadi itu saja saya rasa perkongsian Coffee Talk pada hari ini berkaitan dengan assertive, how to be assertive, beranikah aku. Jadi soalan saya pada anda semua, beranikah anda di luar sana untuk menjadi seorang yang assertive? Sekiranya anda bukan seorang yang assertive pada hari ini, maka anda masih lagi mempunyai peluang untuk menjadi seorang yang assertive. Jika anda seorang yang agresif, maka turunkan sedikit anda punya graf tu yang tinggi kan, yang selalu marah-marah orang, selalu menyalahkan orang lain, selalu mengata orang lain, put blaming to others kan, always disrespect people in delivering your opinion ke apa ke. So you have to change yourself. Turun sikit, tone down sikit, turun ke tengah-tengah sikit, seimbang kan. So kalau anda seorang yang agresif, kalau anda seorang yang pasif kan, kalau anda di kelas memang pasif, tak suka bersuara, apa sahaja alasan anda sekalipun, apa sahaja yang anda alami sekalipun, anda perlu menjadi seorang yang assertif. Sebab hidup kita ni sentiasa berubah, sentiasa berkembang, sentiasa membangun dan sentiasa grow. Kita takkan berada pada titik yang sama. Kan? Jadi anda kena berubah pada hari ini. Sekiranya anda terus jadi pasif, maka kehidupan anda akan terus begitu. Anda akan terus tertekan, anda akan terus berada dalam cycle yang emosi yang negatif. Kan, sebab anda tidak mengambil langkah untuk menjadi seorang yang assertif. So bila anda seorang yang pasif, naik sikit daripada graf yang bawah tu, naik sikit skill kepada seorang yang assertif. Sebab bila anda sentiasa pasif, maka anda akan dibuli kan, anda akan diremehkan, pandangan anda mungkin juga anda tak bagi pandangan, atau mungkin anda bagi pandangan dalam keadaan yang tidak assertif, jadi orang pun tidak hiraukan anda kan. Jadi itu yang anda perlu tahu. Dan orang yang pasif agresif juga perlu ambil ini sebagai satu cabaran untuk mengubah diri. Kita tak adalah cakap di belakang kan, di depan pensyarah tu okey je kan, semua di belakang kita ada grup WhatsApp membawang dan sebagainya kan. Pasif depan tapi di belakang agresif, itu pun kita tak nak juga kan. Itu pun ada problem juga nanti kan dengan diri. Jadi kita nak bergerak ke arah yang assertif juga. Maksudnya untuk bergerak ke arah yang kita cakap tadi, I'm okay, you okay. Tak naklah I'm okay, you are not okay kan, ataupun I'm not okay, you okay, atau I'm not okay, you are not okay. Itu lagi teruk kan. Jadi kita nak I'm okay, you okay. Itu premis yang kita nak. Maksudnya kita sentiasa menghormati pandangan orang lain dan dalam masa yang sama mengekspresikan pandangan dan hak kita. Ya. Okey. So sekiranya ada sebarang persoalan daripada pendengar, penonton sekalian, anda boleh tanya saya, insya-Allah saya cuba bantu untuk memberi jawapanlah kepada persoalan tersebut. Sebab sekian sahaja saya rasa untuk diskusi ataupun perbincangan berkaitan dengan assertiveness ini. Sekiranya ada sebarang kemusykilan, silakan boleh tanya, jangan risau, jangan pasif. Anda boleh bertanya. Ya, ada soalan ke?
Okey, ada apa-apa soalan? Okay, doktor, daripada WhatsApp tu. Okey, jadi antara soalan yang diberikan di sini adalah berkaitan dengan anak yang agresif. Okey, bagaimana kita nak tahu apa yang berlaku pada anak tersebut, kenapa anak tersebut menjadi agresif. Jadi sebenarnya pertama, kalau kita ada anak yang agresif, kita perlu lihat daripada mana datangnya sikap agresif tersebut. Daripada mana? Adakah daripada persekitaran? Adakah anak tersebut sebenarnya dia imitate tingkah laku agresif mak dia, ayah dia, ataupun dia selalu menonton rancangan televisyen yang bersifat agresif. Sebab ini akan mempengaruhi anak dalam fasa anak membesar, kita boleh kata 0 hingga 7 tahun lah. Ini adalah fasa memang kanak-kanak akan imitate apa yang berada di sekeliling dia. Apa yang berada di sekelilingnya. Jadi saya selalu percaya kepada ibu bapa adalah role model yang terbaik kepada anak-anak untuk menjadikan anak-anak itu meniru contoh yang bagus. Jadi ibu bapa perlu menggunakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang sopan untuk mendidik anak tersebut. Supaya anak bila berada dalam lingkungan persekitaran yang menggunakan bahasa-bahasa yang baik, insya-Allah dia juga akan berubah mengikut keadaan tersebut. Sekiranya dia diberikan pendedahan yang baik, bahasa-bahasa yang baik, maka dia akan mengikut perkara tersebut. Sebab anak ni ibarat kita kata masih boleh dilentur, maksudnya dia masih anak lagi, masih kecil lagi, masih boleh diubah sikap dia. Jadi itu antara perkara kita sebagai ibu bapa, kadang-kadang kita tak perasan, kita tak notice. Anak-anak tu sebenarnya mengikut tingkah laku kita. Dia imitate cara kita marah anak lain ataupun cara kita bergaduh dengan orang lain dia nampak. Jadi dia imitate perkara tersebut dan dia jadi agresif juga ataupun kita kata tingkah laku yang langsang. Tapi sekiranya memang ibu bapa tak boleh nak mengawal keadaan agresif anak tu, saya rasa kita boleh rujuk kepada kaunselor kanak-kanak, kaunselor yang memang deal dengan kanak-kanak punya tingkah laku, kanak-kanak punya sikap, di mana kita mungkin boleh train dia balik untuk bertingkah laku dengan baik. Macam kita kata tadilah, salah satunya mungkin kita boleh buat modification behavior. Maksudnya kita setkan satu perkara, sekiranya anak tu buat tingkah laku yang baik, dia akan dapat reward. Kan? Dia dapat reward. Kalau dia buat tingkah laku yang buruk, kita bagi punishment. Punishment tu tak semestinya rotan. Punishment mungkin dia tak dapat tonton cerita yang dia suka, kartun yang dia suka, ataupun main telefon dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita terlalu membiarkan anak dengan keadaan persekitaran, maka dia terikut. Dia sentiasa bebas, kan, tak ada kawalan. Jadi kita kena kawal. Anak tu mesti kita kena ada kawalan terhadap aktiviti seharian anak kita, apa yang dia tonton, apa yang dia ikut. Dan kita sebagai ibu bapa kena ingat, di luar sana, anda sebagai ibu bapa, anda adalah contoh kepada anak anda. Anak anda sebenarnya adalah cermin kepada siapa ibu bapa mereka, kan? Jadi itu antara perkara yang ibu bapa kena lihatlah. Saya rasa sebab kita terlepas pandang kadang-kadang dalam kita bertingkah laku, berkomunikasi, anak kita sedang melihat, sedang meniru. Sebab dalam teori social modeling ni, anak meniru. Orang lain kita meniru tingkah laku orang lain, meniru sikap orang lain sebenarnya, kan. About 70% of kita punya sikap kita dan tingkah laku kita adalah berdasarkan peniruan. Jadi kalau elok yang ditiru tu eloklah. Kalau buruk yang ditiru, maka dia akan bersifat sebegitu. Tapi kalau genetically, memang secara genetik anak tu memang seorang yang lahir, memang kita nampak dia mewarisi mungkin genetik, ada panas baran ke, hot temper ke, kan. Walaupun kita ni dah didik dengan baik, tu kita kena pergi jumpa pakar yang lebih baik untuk dia buat modification tingkah laku. Dia perlukan terapi lah sebenarnya kalau keadaannya tu dah teruk lah. Maksudnya dah tahap agresif dia tu dah sampai mengamuk, kan. Kalau budak kecil mengamuk tu biasalah tantrum, kan. Tapi bila dia tak berhenti non-stop ke, kan, keadaan jadi makin teruk, maka kita kena bawa lah untuk pergi jumpa terapis dan sebagainya. Yang kedua, soalan yang kedua adalah macam mana nak kekalkan confident dalam diri.
Okey, selalunya confident ni dia datang dalam diri kita, kita kata confident booster ni dia datang bila, kalau berkaitan dengan executive lah kita kaitkan tadi dengan cycle tadilah. Maksudnya kita perlu sentiasa teruskan sikap executive tu. Sebab bila dalam cycle yang saya tunjukkan tadi, executive ni cycle, sikap confident lahir daripada self image ataupun self esteem. Dan dia lahir juga daripada self image ni, dia datang daripada apa yang kita capai, apa yang kita nak. Kan, bila kita nak sesuatu tu kita dapat capai, contoh kita target untuk dapat keputusan yang baik, so kita dapat capai, kita akan rasa confident. Maksudnya kita sentiasa kena buatlah benda tu. Maksudnya kita kena sentiasa kena assertive, kita sentiasa kena capai, ada list yang kita nak capai dan kita capai benda tu. Setiap kali kita capai apa yang kita nak dalam hidup kita, dia akan meningkatkan kita punya confident level. So sebab confident ni saya selalu cakap, kalau saya dipanggil talk dan sebagainya, saya selalu cakap confident ni adalah something yang sebenarnya susah nak diukur dalam diri kita. Dia ibarat botol yang ada dalam diri kita yang kita tak nampak kan, botol, the invisible bottle, istilah kan. The bottle ni bila kita lalui pengalaman, bila kita jadi executive, kita keep on our in vicious cycle tu, dia akan naik, meningkat. Dan bila dia dah capai dekat par dia tu, selalunya dia tak akan turun lah. Maksudnya bila dia dah sampai satu tahap tu, dia memang akan berada di situ dan dia akan increase. Tapi nak capai ke tahap par dia tu, itu yang perlukan pengalaman dan perlukan diri kita ni keluar daripada kita punya comfort zone. Tak boleh macam kita kata tadi, kalau kita seorang impresif, kita kena jadi assertive, dan daripada assertive kita capai apa yang kita nak, kita luahkan apa yang kita nak, di situ confident akan terbina. Self image yang nak tinggi, self esteem yang tinggi akan membentuk confident, akan memberi kesan kepada confident kita akan meningkat. So bila confident dah meningkat, dia akan pergi kepada satu tahap dan kita akan terus meningkat kan. Contohnya lah, pada mula-mula dulu kita kecil-kecil kan, kalau kita nak cakap depan stage kan, kita rasa takut, nervous kan, bimbang. Kita tak confident kan, tak confident nak cakap. Tapi bila kita paksa diri kita, kita sentiasa expose diri kita dengan perkara-perkara yang kita tak confident tu, kita takut tu, kita cabar diri kita untuk bercakap, dan kita lalui pengalaman-pengalaman tersebut, dan akhirnya kita akan sampai pada satu peringkat di mana kita rasa yakin diri kita. Dan bila kita dah sampai tahap tu, insyaAllah kita akan terus. Unless lah kalau kita ada traumatic event dan sebagainya yang mengganggu aspek psikologi kita. Kan? Okey, soalan yang ketiga. Assalamualaikum, macam mana kita nak menolak pelawaan seseorang secara baik tanpa mengguriskan hati? Okey, ni kita bincangkan tadi, menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, I statement kan, macam tadi dia cakap dengan bos dia kan. Contohlah kita pergi kedai makan kan, kita pergi kedai makan, tengah order ni tiba-tiba dapat steak yang hangus kan, yang dah hangus dekat bawah dia. Kita ni kalau orang impresif ni, kita makan je kan, kita diam je, kita buat tak tahu kan, walaupun makanan tu tak okey kan. Tapi orang agresif ni bergaduh pula dengan tukang masak kan, ataupun dengan seller kan, pergi bergaduh kan. Tapi orang yang assertive, kita pergi bawa makanan tersebut ke kaunter, kita cakap secara baik, jangan aibkan penjual tersebut. Kita cakap, Assalamualaikum Encik, minta maaf ya, saya nak cakap sikit ni, saya tengah makan ni steak ni, tapi saya rasa steak ni macam overcook, dah hangus dah, dia ada rasa hangus kat sini. Ataupun kita rasa makanan tu dah tak elok ke kan, rencah ataupun bahan yang letak tu dah basi, kita nyatakan secara baik. Dan saya cakap ni pada encik ni supaya encik dapat improve, dapat majukan lagi perkhidmatan masakan encik kan. So sekiranya kita cakap dengan cara yang baik, jaranglah orang nak balas marah dekat kita kan. Bila kita cakap dengan cara yang baik, bahasa yang baik kan, dengan tenang macam saya katakan tadi kan, ciri-ciri assertive, insya-Allah orang lain juga akan faham keadaan tersebut. Jadi penggunaan bahasa yang sopan, macam kita katalah, kita dapat sesuatu kerana sikap kita, kita hilang sesuatu pun kerana sikap kita. Itu pun ada satu lagi, kata-kata hikmah lah, boleh kata-kata hikmah lah. Jadi kita dapat sesuatu tu kerana sikap kita, mungkin kerana cara kita bercakap yang baik. Daripada kita tak dapat, kita boleh dapat benda tu kan. Sama ada kita nak dapat diskaun ke kan, kita nak dapat apa sajalah kan. Tapi dengan cara yang baik, insya-Allah kita akan dapat. Tapi kalau kita guna cara yang buruk, kita tak akan dapat benda tu. Sampai bila kadang-kadang ada persoalan kata, saya dah guna cara baik tapi tak dapat. Teruskan guna cara yang baik tersebut kan. Perlahan-lahan insya-Allah kita akan dapat.
Okey, soalan yang keempat, banyak juga soalan ni untuk eksekutif ni. Selalunya kalau pelajar-pelajar dalam bidang psikologi, kaunseling ni, apa yang berdasarkan pengalaman saya, kebanyakan pelajar-pelajar ni memang mempunyai eksekutif yang baik lah, sebab mereka pun dah belajar berkaitan dengan self-concept, self-esteem, self-image, motivation dan sebagainya, maka diorang dapat develop satu sikap eksekutif. Tapi bila kita pergi ke luar sana, ada ramai lagi sebenarnya yang tidak tahu tentang bentuk-bentuk komunikasi, bentuk-bentuk tingkah laku. Jadi kita yang tahu, yang berada, penonton yang berada di depan saya yang tahu ni, maka kita kenalah sebarkan, kenalah buat yang baik kan. Benda yang baik tu kita kena panjang-panjang, kena bagi tahu yang lain kan. So sebarkan juga. Ni Usim Live ni buat coffee talk ni, sebarkan. Sharekan kepada orang lain, share, like kan, supaya orang lain pun dapat jadi eksekutif. Okey, boleh menjawab tak persoalan tadi tu? Kan, maksudnya macam mana nak menolak, tolak dengan bahasa yang baik, dengan gunakan I statement. Saya fikir, saya rasa, kan. Okey. Jadi soalan seterusnya, assertiveness skill. Ada sangat, banyak. You Google je banyak. Okey, soalan. Ada tak alat ujian untuk mengukur seseorang itu seorang assertif, agresif atau agresif? Ada, banyak. Dan ada soalan tadi saya dah tanya dalam sesi saya ni, saya ada tanya 10 soalan kan. 10 soalan tu pula kita boleh rangekan, kita boleh bahagi kepada 3 sub scale lah, tinggi, rendah, sederhana. Kan? Ni kepada yang nak alat ukur ni boleh kontak saya. Boleh kontak saya boleh bagi. Untuk dia cuba lihat dia berada dalam skala yang mana. Kan? Kadang-kadang kita confuse kan, tak tahu kita ni agresif ke ataupun kita ni assertif kan. Tapi berdasarkan daripada apa yang saya nyatakan tadi, di mana di tengah-tengah dalam seesaw tadi kan, jongkan-jongkit tu, di tengah-tengah tu seimbang tu adalah assertif. InsyaAllah. Okey, soalan yang kelima. Ada lagi soalan ini hot topic juga Puan Rin dan juga staf-staf Strakom yang pada hari ini bersama-sama kita pada hari ini. Alhamdulillah satu topik yang menarik saya rasa untuk kita kupas. Saya rasa stres apabila bos bagi kerja banyak. Kan? Macam mana nak cakap dengan bos? Kan? Macam mana kita nak cakap dengan bos, macam mana kita nak luahkan pada bos. Okey, kalau kita seorang pekerja, sebenarnya kita ada banyak medium selain daripada kalau kita ni betul-betul lah memang dah terlalu takut kan. Macam kita kata executive ni bukan overnight, bukan in one shot dah jadi executive kan. Jadi maksudnya bila kita rasa takut sangat dengan majikan tu, macam kita pandang majikan ni macam giant kan, macam nak terkam gitu macam tu kan. Jadi kita rasa takut sangat dengan majikan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah mungkin bagi notes kepada dia, nota, email kan. Kita nyatakan dalam ayat yang baik. Yang macam saya katakan tadi, penggunaan bahasa sangat penting. Kalau kita nak jadi seorang yang assertif, reword kan. Perkataan tu kita perlu ubah kan. Maksudnya kita kena cakap apa yang kita lalui. Kita tak boleh simpan. Sampai bila kita nak simpan? Dia akan jadi stres dan burn out. Burn out ni lagi teruk. Kalau jadi burn out dah rasa tak nak pergi kerja dah kan. Dah tak nak tengok dah muka bos dah. Dah tengok muka bos pun dah benci kan. So kita tak nak sampai ke tahap tu kan. Bila tahap tertekan ni okey lagi lah. Stres ni kita masih boleh lagi untuk bantu kan, untuk kita cuba dapatkan balik momentum tu kan. Jadi bila kita ada bos yang memang kalau orang Kedah kata cengeng orang Kedah, orang Utara kata memang cengeng dah, dia ni cengeng betul, garang sungguh lah kan. Cakap memang tak kira perasaan orang. So kita kena nyatakan, kalau kita tak boleh nak cakap direct dengan dia, kita rasa kalau eye contact tu kita nak tengok mata dia pun kita takut kan, sebab mata dia ada power kan, kita tak boleh nak tengok. Kita nyatakan dalam text message, kita nyatakan dalam email, atau kita bagi notes dekat dia. Tulis dengan baik. Sebenarnya Assalamualaikum majikan atau doktor atau siapa saja, saya siapa staf beritahu nama saya minta maaf, saya ingin bagi tahu sesuatu sebelum keadaan ni memberi kesan yang lebih buruk pada diri saya kan. Nyatakan, macam saya kata tadi, kalau kita rasa dia nak twist ataupun dia nak manipulate kita, say it over and over again, don't stop, say it repeatedly, cakap perkara tersebut continuously, supaya dia faham apa yang kita nak.
Dia tahu apa yang kita stand for. Kita taklah mudah bergoyang bila dia cakap alah awak ni kan, bagi kerja sikit pun nak merungut. Kita nyatakan balik kata-kata kita, ini bukan kerja sikit ataupun kerja banyak, ini soal tanggungjawab saya nak ada work life balance kan. Saya nak ada juga tumpuan pada keluarga, saya ada anak, ada suami, saya ada isteri kan. So saya tidak boleh 8 jam saja hidup saya dah luangkan kepada pekerjaan, maka ada lagi 8 jam untuk saya berehat dan 8 jam untuk aktiviti saya di rumah untuk saya capai keseimbangan dalam pekerjaan dan juga keluarga saya. Nyatakan sebab work life balance is very important to yourself, your health. Kalau you tak ada work life balance, you akan burn out, you akan memang ganggu stres you. You mesti kena ada. You mesti kena allocate your time untuk your family. You kena bagi tahu kalau you majikan guna you, paksa you perah you kan, perah sampai kering, sampai habis dah tak ada air, dah kering dah. Kan? You kena bagi tahu. Sebab kita mungkin rasa kita produktif, kita rasa kita boleh, tetapi sebenarnya kita punya dalaman ni, kita punya saraf, kita punya badan ni dah tak boleh dah. Dah kata stop. Kan? Jadi kita kena bagi tahu bos kita dengan cara yang betul. Macam saya kata, kalau tak berani bercakap, kita bagi mesej, kita bagi email dengan ayat yang betul, ayat yang baik. Kita nyatakan. Dan kalau katakan bos kita, akan saya cakap tadi, bila kita menjadi seorang eksekutif, kita memang kena deal dengan consequences. Jangan takut. Cuba sekali, insya-Allah bila anda dah jadi seorang eksekutif, anda akan lihat jalan untuk deal atau beradaptasi dengan consequences lebih mudah daripada anda menanggung derita. Percaya cakap saya. Daripada anda terus menanggung derita, itu lagi buruk. Maka anda deal dengan consequences untuk anda menjadi eksekutif. InsyaAllah, orang-orang di sekeliling anda yang rapat dengan anda akan faham, akan hormat anda. Sebab anda sebagai individu, anda ada hak. Anda ada hak, anda ada nilai diri, ada kepercayaan anda sendiri. Anda tidak boleh biarkan orang lain manipulate anda, menggunakan anda. Kan? Sekali anda biarkan orang lain memanipulasi anda, anda akan keep on manipulated daripada orang tersebut. Akan terus dimanipulasikan. Jadi anda kena faham dia ada boundaries dalam hidup kita. Macam saya kata tadi, set boundaries. Bila kita set boundaries, kita tahu next kita, benda yang kita tak boleh tolerate. I'm so sorry boss, I cannot tolerate into this. I cannot go to work on this weekend because I have something to do with. Kita juga kena tahu bahawa bila orang meminta bantuan kita, orang tu merasakan kita adalah orang yang paling sesuai untuk dia mencapai objektif diri dia. Faham tak? Maksudnya bila orang tu menyuruh kita buat sesuatu, orang tu percaya pada kita, dia trust kita, boleh membantu dia untuk mencapai objektif dia, matlamat dia. Jadi bagaimana untuk kita memilih, untuk kita faham dalam keadaan tersebut, orang tu menaruh kepercayaan pada kita untuk mencapai objektif dia, matlamat dia, dan kita juga perlu deal dengan keadaan tersebut supaya dia faham bahawa kita ada kita punya own needs tadi, kita punya own boundaries. Kita boleh bantu dia in certain condition, and kalau dah beyond our limit, beyond our expectation, kita terpaksa nyatakan dengan assertive, dengan sopan, dengan cara yang baik, dengan kaedah yang betul. Okey, ada soalan lagi tak? Ini soalan yang lebih kurang sama. Kadang-kadang bila kita deal dengan majikan yang kita kata old school ataupun kita kata golongan-golongan, saya tak boleh kata golongan lama, tapi kadang-kadang ciri-ciri individu yang agresif ni kan, dia intolerate ni kan, dia memang ada satu sikap dia lah, pembawaan diri dia kan. Mungkin juga dia ada masalah sebenarnya kan. Dia ada masalah dengan diri dia. Sebab orang yang agresif ni sebenarnya dia ada dalaman dia tu sebenarnya dia ada benda yang dia lemah, jadi dia nak project kelemahan tersebut sebenarnya kan. Jadi dia tunjukkan dia ni agresif kan. Jadi kita tidak boleh biarkan dia manipulate kita kan. Kita tak boleh biarkan dia manipulate kita. Jadi macam saya kata, kita kena nyatakan kepada dia. Bila kita ada bos yang agresif, bila kita ada majikan yang memang garang, dia nak kita dengar dia cakap dia kena ingat bahawa kita ni bekerja dengan dia, kita ada kita punya maruah, kita ada kita punya harga diri kan. Kita sama je dengan dia.
Cuma dalam pekerjaan tersebut dia bos, dan kita ada job description kita, ada limit kerja kita. Bukan bekerja 24 hours 24/7 kan. Kita ada limit job description kita, dan dalam masa yang sama kita ada kekangan-kekangan tertentu sebagai manusia kan. Kalau macam sampai waktu solat contoh, kita nak bekerja, majikan kita tak bagi kita bertudung kan, ataupun tak bagi kita pakai sock hand dan sebagainya. So kita kena nyatakan kan, saya minta maaf, ini adalah belief saya, ini adalah saya punya nuts, saya punya yang non-negotiable. You cannot interfere this. Kena cakap dengan cara yang baik. Once kita berani luahkan, dia akan lebih hormat kita sebenarnya. Tetapi kalau kita tak cuba, kita teruskan sikap kita berdiam diri, kita takut sangat nak cakap, sampai bila pun dia akan terus manipulate kita dan cuba untuk broke kita punya pandangan kita kan. Apa saja kita beri pandangan, dia akan cakap kan. Tapi kita cakap ini adalah pandangan kita, pandangan ni tak ada yang betul ataupun salah kan, hanyalah pandangan sahaja berkaitan dengan sesuatu kan. Jadi sikit perlahan-perlahan insya-Allah dia akan faham keadaan tersebut. Jadi kita tak bolehlah kita biarkan sahaja bos yang agresif tu terus bagi beban kerja pada kita. Bagi tahu limit. Bos, saya ni sebenarnya kerja sampai pukul 5 petang, saya nak ambil anak balik sekolah kan. Anak saya tu dah tunggu kan, lambat kan, apa jadi pula saya tak tahu. Suami saya dia macam ni kan. Saya pun ada masa untuk dengan family dan sebagainya. Work life balance sangat penting. Ingat ya, kita bekerja bukan untuk satu hari. Kita bekerja bukan untuk satu minggu, satu bulan. Kita bekerja untuk selama-lamanya lah, selagi hayat di kandung badan, sampai pencen kan. Jadi maksudnya perjalanan tu sangat panjang. Sampai bila kita nak biarkan bos yang agresif menekan kita? Kalau kita tak berani nak luahkan sekarang. Jadi kita kena nyatakan. Kalau kita sayang kerja tersebut, kalau kita sayang tempat kerja tersebut, kita nyatakan dengan dia. Saya sayang kerja ni, saya suka tempat kerja ni bos. Saya suka bekerja dengan bos, tapi cuma sedikit daripada sikap bos yang suka bagi kerja last minute tu, saya rasa saya tak sempat nak prepare. Ataupun sikap bos yang bagi kerja waktu petang tu, atau so saya bekerja di rumah tu, saya tak boleh nak tunaikan bos. Sebab di rumah saya memang sangat banyak komitmen. Saya ada mak ayah, saya ada anak, saya ada orang-orang lain, orang-orang terdekat dengan saya. Kena nyatakan. Mesti kena nyatakan. Gunakan tips-tips yang saya bagikan tadi, bermula pada nuts, kemudian reward, kemudian apa lagi yang kita sharing tadi kan. So kena amalkan tadi. Yang satu lagi teknik yang broken record tu kan. Itu pun sangat penting. Kalau dia tak terima, ulang lagi kan, sampai dia terima benda tu. Maksudnya dia faham keadaan you. Kalau dia cakap kenapa awak bagi tahu lagi, saya nak bos faham keadaan saya. Ini yang saya lalui kan. Kalau bos tak faham saya, macam mana saya nak bekerjasama kan. Maksudnya bos kena faham keadaan saya. Saya faham keadaan bos, saya faham keadaan company, keadaan syarikat, tapi bos juga kena faham keadaan saya. Saya ada tanggungan, saya ada tanggungjawab, saya ada hak saya kan. Jangan bagi orang cabul hak kita. Okey? Jangan bagi orang cabul hak kita. Sekali orang cabul, selama-lamanya orang akan cabul. Jadi walaupun budaya kita bagus, budaya Melayu ni, kita budaya yang sentiasa hormat menghormati. Islam juga mengajar kita perkara tersebut. Jadi untuk menjadi seorang yang assertif sangat mudah sebenarnya. Sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu sangat mudah. Sebab itulah culture kita bercakap dengan baik. Tapi jangan takut, macam saya cakap tadi kan, sebab daripada kecil, daripada sekolah, sistem tu sebenarnya mengajar kita untuk menjadi seorang yang pasif, untuk tak berani meluahkan. Tetapi kita kena berubah. Bila kita dah tahu tentang assertive ni, kita dah tahu tentang graf pasif agresif dan juga assertive ni, maka kita perlu mengubah diri kita pergi kepada keseimbangan tersebut, iaitu menjadi seorang yang assertive. Ada soalan lain tak? Wah, hangat juga perbincangan kita hari ini. Untuk menjadi seorang yang assertive, banyak soalan-soalan daripada para penonton sekalian. Saya rasa anda yang dengar pada hari ini dah pun faham apa tu assertive, bagaimana kita nak menjadi seorang yang assertive, apa benefit-benefit daripada assertive ni, ya, apa benefit daripada assertive ni. Dan insya-Allah sekiranya kita cuba pada hari ini, penting kita kena cuba. Tak boleh dah dengar ni kita yang pasif ni tak cuba untuk jadi assertive, atau yang agresif tak cuba untuk tone down untuk jadi seorang yang assertive. InsyaAllah bila kita cuba pada hari ini, ni salah satu kita punya wish list lah, letak sebagai wish list untuk kita berubah menjadi seorang yang assertive. Bermula daripada hari ini.
Dah dengar pasal executive ni, apa kelebihan-kelebihan manfaatnya, apa tips-tipsnya. Maka balik ni cuba ubah sikap, ubah cara kita. Maksudnya bermula daripada sini, kalau anda seorang pelajar, maka di kelas cuba bagi pandangan, cuba participate, cuba terlibat dalam kelas. Kalau anda seorang pekerja dalam meeting, kena bagi pandangan, kena luahkan apa anda rasa. Kalau anda berhubungan dengan majikan anda, sentiasa bagi pandangan, sentiasa nyatakan saya rasa, saya fikir dan sebagainya. Kalau anda seorang isteri atau seorang suami, jangan takut menyatakan hobi anda. Saya ada hobi bang, hobi saya buat benda ni sebenarnya. Oh saya ada hobi saya macam ni. Nyatakan, jangan risau. Kan? Bila kita nyatakan, insya-Allah dia akan faham. Dan dia akan tahu bahawa kita ada hak kita sebagai manusia, kita berdiri atas kita punya diri sendiri. Sebagai manusia, kita ada maruah kita, kita ada self-image kita, self-esteem kita. So kita kena berusaha untuk capai keseimbangan tersebut. InsyaAllah, sekiranya kita menjadi seorang yang executive, saya percaya lebih ramai orang yang akan menghormati kita. Jangan risau, orang lari daripada kita. Kalau kita jadi executive, insyaAllah orang akan faham kita, dan orang akan tahu kenapa kita bertindak sedemikian. Jangan terlalu fikir apa pandangan orang terhadap kita bila kita menjadi seorang yang executive. So saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Strakom, Puan Hezrin, dan juga semua rakan-rakan yang menjemput saya pada hari ini dalam bicara Coffee Talk Executive Beranikah Aku. Kan, saya harap lepas ni berani untuk menjadi seorang yang executive. So sekiranya ada sebarang kesilapan dan kelemahan itu datang daripada diri saya, insyaAllah saya akan perbaiki, dan segala baiknya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.